COVID-19. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Mohan Cina Sami, Berita Tengah Malam. Selepas Istanbul, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di ibu negara Turki, Ankara bagi meneruskan lawatan rasmi 4 hari. Laporan Hani Muhili di Ankara. Pertemuan empat mata Perdana Menteri dengan Presiden Erdogan di Kompleks Presiden esok adalah kemuncak lawatan rasmi 4 hari ke Turki. Pertemuan sulung antara kedua-dua pemimpin akan memberi peluang untuk meneliti perkembangan pelaksanaan deklarasi bersama mengenai rangka kerjasama strategik yang dimeterai pada tahun 2014. Selain itu, meneroka inisiatif baharu bagi meningkatkan kerjasama yang sedia terjalin ke peringkat lebih tinggi. Semalam di Istanbul, Perdana Menteri bertemu pemain-pemain utama industri Turki dalam usaha mengukuhkan kerjasama ekonomi dengan Malaysia dan membuka ruang serta peluang kepada kedua-dua negara untuk meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang. Sempena lawatan ini, Malaysia dan Turki memuktamadkan beberapa memorandum persefahaman. Kedua-dua negara telah pun mengumumkan persetujuan sebelum ini untuk melonjakkan kerjasama, khususnya membabitkan aset pertahanan dan aeroangkasa. Malaysia meletakkan salah satu tumpuan terhadap bidang tersebut dengan fokus untuk menjadi negara aeroangkasa terkemuka di Asia Tenggara. Seperti pemimpin-pemimpin negara sebelum ini, Perdana Menteri dijadual berkunjung ke Anit Kabir di sini, di Ankara. Jadi sebelum ke Kompleks Presiden esok, beliau terlebih dahulu akan meletakkan kalungan bunga di makam Presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Bagi masyarakat Turki, Atatürk adalah tokoh besar yang membebaskan mereka daripada belenggu penjajahan. Oleh itu, makamnya dibina secara luar biasa. Pembinaannya sahaja mengambil masa 9 tahun atas bukit luas di Ankara. Semasa lawatan Presiden Erdogan ke Malaysia pada Disember 2019 sempena KL Summit, pertukaran sebanyak 14 MOU antara syarikat-syarikat utama yang beroperasi dalam industri pertahanan telah dilakukan. Tahap kebergantungan Turki terhadap negara luar dalam industri pertahanan telah menurun dengan ketara. Pada masa sama, kemajuan sains dan teknologi juga semakin berkembang disebabkan minat dan pengiktirafan daripada Malaysia. Turki bukan lagi pasif seperti dahulu. Negara ini mempunyai visi untuk menerokai ruang angkasa menerusi program angkasa negaranya. Hani Muhili, Ankara, RTM. Orang ramai diingatkan agar tidak mengambil ringan penularan kes COVID-19 yang didorong oleh dua subvarian Omicron, BA.4 dan BA.5 yang merebak dengan pantas. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata, orang ramai yang belum dijangkiti wabak itu sepanjang 2 tahun lepas kini telah positif COVID-19. Beliau berkata lebih 110 negara termasuk Singapura dan Indonesia merekodkan peningkatan kes melibatkan kedua-dua subvarian tersebut. Dalam ciapan Twitter, beliau mengingatkan orang ramai sentiasa memakai pelitup muka di tempat tertutup dan sesak serta mengamalkan langkah-langkah uji, lapor, maklum, asing dan dapatkan rawatan TRIIS. Rakyat yang belum mendapatkan dos penggalak juga diseru segera mendapatkan suntikan dos penggalak, terutamanya bagi warga emas dan golongan berisiko tinggi. Baik, kita ke perkembangan banjir di Baling. Peruntukan segera RM6 juta diluluskan bagi membaik pulih infrastruktur yang rosak akibat banjir lumpur di beberapa buah kampung di Kupang, Baling, Kedah. Peruntukan diumumkan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang turun padang meninjau kesan bencana alam itu hari ini.
kita telah pun lulus segera untuk tindakan segeralah bagi pemulihan kawasan-kawasan yang kritikal, bukan 6 juta, termasuk untuk kita bina Gavian dan sebagainya, kawasan-kawasan yang agak kritikal. Sebenarnya kita di peringkat kementerian kita ada 2 projek besar kita di sini. Yang pertama sekali RTB Baling. RTB Baling ini lebih kurang dalam kos keseluruhan lebih kurang dalam yang sedang berjalan fasa 1 ini bukan 16 juta. Kementerian juga sedang dalam proses melaksanakan 4 projek segera bernilai RM200 juta di Baling bagi mengelak kejadian banjir berulang. 4 projek itu ialah rancangan tebatan banjir Baling Fasa 1 dengan kos RM15 juta, Fasa 2 melibatkan kos RM160 juta, pembinaan struktur penahan puing dan beberapa projek yang perlu disegerakan seperti mendalamkan sungai, membina benteng sungai serta pembaikan jambatan. Prihatin dengan nasib yang menimpa penduduk terjejas banjir di Baling, Kedah, Kementerian Wilayah Persekutuan turut menghulurkan sumbangan kepada mereka. Selain itu, khidmat pasukan sukarelawan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL turut dihantar ke kawasan terlibat bagi membantu membersihkan kawasan yang terjejas. Kita sukarelawan, kita hantar lori DBKL akan datang lagi kejap ni. Sekarang saya membuat akses nak tengok kerosakan yang berlaku. Jadi saya nampak kerosakannya agak teruk daripada yang saya tengok daripada street dulu. Jadi saya dah minta DBKL untuk datang dengan pasukan utamanya dan insya-Allah mereka akan berada di sini pada malam ni. Berapa hari tu? Berapa hari dia akan berada? Kalau kita masuk ke tempat kita buat masa selesai. Tapi saya tengok proses pembersihan tu sedang berjalan. Dan banyak yang dilibatkan agensi NGO dan juga agensi kerajaan. Beliau menyatakannya selepas melawat kawasan terjejas banjir dan Pusat Pemindahan Sementara PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Jerai di Kupang, Baling, Kedah. Dalam pada itu, Loji Rawatan Air Sungai 2 Pulau Pinang kembali beroperasi selepas dihenti tugas selama 4 jam pagi tadi. Ia susulan kadar kekeruhan air mentah di loji tersebut dicatatkan tinggi selepas kejadian banjir di Baling, Kedah Isnin lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang PBAPP Datuk Jasini Maidinsa dalam satu kenyataannya memberitahu langkah kecemasan ini perlu untuk mengelakkan pengeluaran air terawat tidak selamat. Sebagai langkah pemulihan, PBAPP segera mengurangkan pengabstrakan air mentah dari Sungai Muda dan melepaskan air mentah yang disimpan di empangan Mengkuang untuk mengurangkan kekeruhan air mentah di terusan Sungai 2. PBAPP menjangkakan tekanan bekalan air di semua saluran paip di Pulau Pinang akan pulih semula pada jam 12.30 hari Khamis. Di Johor pula, kira-kira 10 rumah dan sebuah sekolah terjejas dalam kejadian ribut di Kempas Johor Bahru pagi tadi. Tiada kecederaan atau kehilangan nyawa dilaporkan dalam insiden itu, namun penduduk menzahirkan rasa sedih kerana tempat tinggal mereka rosak teruk. Penduduk yang ditemui RTM masih terkejut dan trauma kerana bencana berlaku dalam sekelip mata. Dapur, klinik, tempat ni yang depan tempat dia punya kerusi, dia punya meja, benda-benda semua memang dah jahanam dah. Semua dah rosak dah. Perabot ni semua sebab ini kita yang pasal yang orang sponsor ni pun yang kualiti punya. Jadi saya rasa memang saya dah tak beranilah sebab dia tajam kan genting. Just bayangkan kalau terkena pada penghuni. Cuma yang tu je lah saya betul-betul bersyukur pada Tuhan lah sebab tak ada penghuni saya, tak ada sesiapa yang cedera lah. Time tu dengan baring kat bilik, dengan main telefon, tiba-tiba hujan. Lebat je. Fikir hujan ni lebat ni. Waktu tu bini keluar lah, orang rumah keluar. Waktu tu dia panggil, dia kata bumbung ni nak terbang dah, datang naik kan. Waktu tu tengok lah juga, weh lebat gila hujan. Lepas tu pun zinc belakang tu dah terbang ke depan dah. Dah berterabur kat depan ni semua. Sementara itu, proses pembersihan rumah, pengalihan pokok tumbang dan membaiki tiang elektrik dilaksanakan Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, Tenaga Nasional Berhad, TNB dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM.
Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengesan 20 siri kejadian gempa bumi di sekitar Kepulauan Andaman dengan magnitud lemah iaitu kurang daripada 5.0. Bagaimanapun, Met Malaysia tidak menjangkakan kejadian tersebut berpotensi mengakibatkan tsunami yang akan memberi kesan kepada Malaysia. Menurut Met Malaysia, dalam satu kenyataan, ia berdasarkan pemantauan berterusan serta analisis data dan maklumat seismologi dan tsunami. Kejadian tersebut akan terus dipantau sebarang perkembangan terkini yang memberi kesan kepada negara akan dimaklumkan segera. Terdahulu tular beberapa hantaran di laman Facebook yang mendakwa kejadian banjir serta kepala air yang melanda baling Kedah baru-baru ini berpunca daripada kejadian gempa bumi di Laut Andaman. Jemaah Haji Malaysia perlu mengekalkan imej baik semua aspek ketika berada di Tanah Suci, termasuk menjaga kebersihan ketika di Masyair. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Idris Ahmad berkata, usaha kempen kebersihan di Masyair yang digerakkan sejak 2017 oleh tabung haji telah mendapat pujian daripada Kerajaan Arab Saudi. Kerana ianya sebenarnya selari dengan Islam, selari dengan Islam. Kaedah kita, tertib kita di bumi yang berkah ini, bumi yang makbul ini, maka tentu antara perkaranya akhlak kita, disiplin kita, dan tentu kita lakukan yang terbaik. Dan kita ada nilai tambah lagi ialah kita tunjukkan kita bukan saja bercakap tentang Islam itu bersih, tapi kita mesti juga dilihat Islam itu mengutamakan kebersihan. Beliau ditemui selepas beramah mesra dengan jemaah haji di bangunan Land Premium dan Qasar Al-Janariah di Mekah. Setiap kementerian diharap mempelbagaikan lagi pendekatan dalam mendengar keluhan kesah rakyat termasuklah melalui penggunaan media sosial. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anand Musa berkata, komunikasi strategik setiap kementerian juga perlu ditingkatkan bagi memastikan setiap keputusan strategik kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat dengan tepat dan cepat. Jadi biasanya permasalahan rakyat di bawah itu lebih cepat dilaporkan oleh netizen ataupun keluhan-keluhan rakyat keluar daripada akaun-akaun social media mereka. Jadi kita tidak boleh membiarkan begitu saja, kita kena sentiasa melihat apa yang berlaku dalam ruangan social media dan tidak salah untuk kita mengambil tindakan secara proaktif setelah kita mendengar keluhan rakyat walaupun datang dalam bentuk social media. Jadi social media sudah perlu menjadi satu daripada medan yang kerajaan memberikan perhatian utama. Baik, sejumlah 60,000 tan metrik minyak masak bersubsidi diperuntukkan kerajaan pada setiap bulan bagi menampung keperluan orang ramai. Namun begitu, terdapat masalah dari segi pengedaran dan ketirisan pihak tidak bertanggungjawab yang mengakibatkan kekurangan isu minyak masak berpaket di pasaran. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya sentiasa merangka langkah serta strategi bagi menangani isu tersebut. Kita ada Ops Samar. Ops Samar ini penguatkuasa kita tak memakai uniform. Mereka pakai baju biasa saja untuk boleh masuk ke mana-mana tempat untuk memastikan sama ada kejadian itu berlaku atau tidak. Beliau terdahulu melancarkan logo Custom Certified serta melawat ke Custom Certified Lab di Klang. KPDN HEP terus memperhebat aktiviti penguatkuasaan bagi membendung jenayah penyeludupan dan penyelewengan minyak masak bersubsidi ke negara jiran. Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya mengakui kegiatan tersebut aktif berlaku di negeri-negeri yang bersempadan dengan negara jiran termasuk Kedah, Kelantan, Sabah dan Sarawak.
Setakat ini rampasan jumlahnya dah kita dapat nilai adalah 1.5 juta. Ya. Setakat hari ini dalam masa yang terdekat ini saja. Ya. Maknanya penguatkuasaan kita telah bergerak selama ini, kerana itulah kita dapat membuat tanggapan dan mengesan kesalahan itu, dan juga selepas kesiasatan mereka ini didenda dan dikompaunkan. Jelasnya kerjasama penguatkuasaan terutamanya di kawasan sempadan daratan dan lautan seperti polis, tentera dan pihak kastam diperlukan bagi mematahkan cubaan penyeludupan bahan bersubsidi itu. Dalam perkembangan yang sama, penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, tindakan pihak tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja menyekat rakyat membeli minyak masak bersubsidi, malah menjejaskan ekonomi negara. Yang menjaga sepadan dan juga penyelundup. Ini perlu untuk menjaga keselamatan negara dan juga menjaga kebajikan rakyat kita yang pada masa ini tertekan dengan kos sara hidup yang tinggi, terutamanya golongan rentan dengan golongan B40. Dan jika isu ini tidak ditangani dengan segera, rakyat akan terus terkesan dengan kos sara hidup yang tinggi dan akan berlaku masalah sosial yang lebih teruk. Tambah beliau, isu penyeludupan ini jika tidak dibendung bukan sahaja mendatangkan kerugian berbilion ringgit kepada negara, malah masalah rasuah juga berleluasa. Sementara itu, laporan kedudukan terkini mengenai bekalan minyak masak bersubsidi, ayam dan telur akan diberi tumpuan dalam mesyuarat pasukan khas jihad tangani inflasi pada Khamis. Ia akan dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kapiten HEP. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, laporan ini penting kerana isu ini kerap kali dibangkitkan rakyat ketika ini memandangkan terdapat sesetengah kedai yang tiada bekalan. Jadi besok kita jangka akan menerima laporan tentang kedudukan terkini. Yang penting juga adalah tindakan-tindakan yang sudah diambil dan setakat mana yang berkesan untuk pastikan dua perkara, satu bekalan, yang kedua harga. Harga itu kerajaan nak pastikan bahawa ia tidak melebihi daripada harga bumbung ataupun harga seling telah tetap oleh kerajaan. Malaysia akan terus memperkukuhkan kerjasama bilateral dengan negara-negara ASEAN dalam mempromosikan sektor pelancongan rantau ini pasca pandemik COVID-19. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri, negara ASEAN sentiasa menyumbang kepada kemasukan pelancong antarabangsa tertinggi ke negara ini. Pada 2019, jumlah kemasukan pelancong dari negara ASEAN adalah lebih 17.8 juta orang atau 68.5% daripada jumlah keseluruhan pelancong antarabangsa pada tahun tersebut. Moving forward, I believe we can work together to strengthen collaboration in marketing and promoting the region's tourism offerings. This is also in line with the new ASEAN branding. A destination for every dream, where we can continue to market Southeast Asia as a single destination. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada sesi minum petang bersama duta-duta dan pesuruhjaya tinggi negara-negara ASEAN di ibu negara. Malaysia bersedia memperoleh peluang pelaburan baru dari Itali dengan tumpuan khusus kepada bidang baru yang berpotensi. Ia termasuk automasi, aeroangkasa, teknologi hijau, pengeluaran makanan, bioteknologi, farmaceutical dan industri teknologi tinggi lain serta pelaburan digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata, tahun lepas Malaysia mencatat pertumbuhan perdagangan yang memberangsangkan dengan Itali iaitu 21.7%. Malaysia will see more investment in our country and in the region. There is no reason why Italy should stop seeing being only the third largest EU trading partner in Malaysia. Malaysia is proud to be home to a number of Italian investments. Pelaburan tersebut dilihat akan mencipta peluang pekerjaan berkualiti kepada rakyat tempatan.
Beliau berkata demikian dalam ucap tama dialog peringkat tinggi mengenai hubungan ekonomi ASEAN-Itali 2022. Geran kira-kira 13.07 juta diperuntuk Kementerian Perpaduan Negara bersama Unit Transformasi Masyarakat India Mitra bagi membiayai pendidikan prasekolah kanak-kanak India B40 berusia antara 4 hingga 6 tahun. Geran itu meliputi pembiayaan yuran pendidikan bagi sesi persekolahan 2022-2023 mulai Mac lepas sehingga Februari tahun depan. Bantuan turut melibatkan pemberian buku dan lembaran kerja, starter kit pakaian seragam dan alat tulis dan subsidi bagi penyediaan sarapan pagi untuk kanak-kanak B40. Kenyataan juga memperjelaskan geran itu disalurkan melalui 5 organisasi melibatkan 214 prasekolah di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Kuala Lumpur. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq berkata, bantuan bertujuan memastikan kanak-kanak India B40 turut mendapat peluang mengikuti pendidikan prasekolah sebagai persediaan memasuki pendidikan formal tahun 1 kelak. Aktiviti penyelundupan minyak diesel bersubsidi rentas negeri berjaya ditumpaskan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kuala Lumpur dalam serbuan di sebuah stor haram di Lukud, Podeksen Negeri Sembilan. Pengarahnya Arifin Samsudin berkata serbuan hasil risikan sejak 2 minggu lalu itu turut menahan 4 lelaki termasuk pemilik premis berusia 30 hingga 45 tahun kerana disyaki terlibat dalam urus niaga barang kawalan tanpa lesen yang sah. Menurutnya, suspek menjalankan aktiviti mengutip minyak diesel bersubsidi di sekitar Kuala Lumpur sebelum menyimpannya di Lukud. Jadi hasil pemeriksaan kita di stor tersebut, kita telah sita minyak diesel sebanyak 10,200 liter. Banyak jumlah ni. Kalau terkena api, kawasan tu bahaya. Dan dianggarkan berjumlah RM21,930. Jadi turut sama kita sita kat situ adalah melibatkan 2 buah lori tangki, 1 lori bonded, 1 unit pump dan 3 unit hos minyak. Jadi jumlah keseluruhan sitaan bagi operasi ini bernilai lebih kurang nilai dia dianggarkan RM123,000. Dan kita tahan dia kerana disyaki menjalankan urus niaga barang kawalan tanpa memiliki lesen yang sah dan juga disyaki menyimpan barang kawalan di tempat yang tidak dilesenkan. Perbicaraan kes ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman melibatkan pengubahan wang haram dan pecah mana. Bekas penolong bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Rafiq Hakim Razali memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Rabu bahawa pengeluaran wang RM1 juta atas arahan Syed Saddiq itu tidak mengikut prosedur dan salah disebabkan tiada kertas kerja. Pada prosedur itu, Rafiq Hakim yang merupakan saksi pendakwaan ke-13 berkata, kertas kerja itu memerlukan pengesahan daripada Ketua Armada, Timbalan Ketua Armada, penolong setiausaha dan dirinya sendiri. Rafiq Hakim turut bersetuju dengan cadangan Timbalan Pendakwa Raya, Datuk Wan Syahrudin Wan Ladin yang menyatakan bahawa tindakan Syed Saddiq mengarahkan wang RM1 juta yang dikeluarkan itu satu kesalahan. Perbicaraan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Azhar Abdul Hamid bersambung esok. Perkembangan perbicaraan pembelaan kes dana Yayasan Akal Budi. Bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi memaklumkan kepada Mahkamah Tinggi bahawa pembelian 2 unit banglo di Country Heights berjumlah RM5.9 juta bertujuan dijadikan pusat pengajian Al-Quran bukannya untuk kegunaan peribadi. Pada prosiding itu, Peguam Isham Teh Potek yang mewakili Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjemput Hakim Datuk Colin Lawrence Quera ke Country Heights dan Hakim bersetuju dengan permintaan itu bagi mendapat keadaan terkini banglo berkenaan. Perbicaraan kes bersambung esok. Baik, kita ke perkembangan badminton Masters Malaysia 2022.
Bergu campuran negara Cheng Tanji dan Valerie Xiao semakin menampilkan keserasian selepas menyingkirkan gandingan ranking ke-12 dunia Mark Lempers dan Isabel Lohau untuk mara ke pusingan kedua. Pasangan ranking ke-150 dunia itu menang dengan straight sets 21-17, 21-11 dalam tempoh 33 minit. Bermula perlahan pada awal set pertama, Tang Ji dan Valerie Xiao bagaimanapun kembali bangkit memperbaiki permainan sekaligus menang 21-17. Set kedua menjadi semakin mudah bagi wakil negara yang tidak mendapat kesukaran menutup permainan dengan kemenangan 21-11. Saya really appreciate saya punya partner hari ini boleh semasa saya main tak bagus, dia masih boleh konsisten, selalu motivate saya, selalu support saya. Saya tak fikir banyak pasal yang ranking ke apa. Saya just masuk and try my best, give what I've learned, what I have trained. Selepas ini, Tang Ji dan Valerie yang baru digandingkan musim ini bakal berdepan dengan pasangan Thailand Supak Jomkoh dan Supisara Piu Sampran di pusingan kedua esok. Dalam pada itu, pemain persorangan lelaki Eng Ziyong sedia melakar satu lagi kejutan apabila berdepan pilihan keempat kejohanan dari Taiwan, Chu Tianqin, di pusingan kedua esok. Keyakinan itu diluahkannya selepas berjaya menundukkan lawang di ranking ke-31 dunia dari Kanada, Brian Yang, dengan straight sets di pusingan pertama. Meskipun kepenatan selepas bermain dalam 3 set di pusingan kelayakan semalam, ia bagaimanapun tidak menghalang Ziyong menampilkan aksi terbaik ketika mengejutkan Brian Yang 21-15, 21-15. Menjelang aksi pusingan kedua esok, pemain nombor 48 dunia itu berazam meneruskan rontak kemenangan meskipun sedar lawannya Tian Cheng yang berada di ranking keempat terbaik dunia tidak mudah untuk dijinakkan. I don't think, like normally I say I did not think about win or loss. I just focus my match. It's getting tired lah. It's getting tired to play the higher ranking player because it's totally different. Yeah. Sementara itu, seorang lagi wakil persorangan, Sung Jo Wen, gagal mengikuti jejak Ziyong selepas tewas kepada pemain Cina Li Xingfeng 14-21, 12-21 di pusingan pertama. Pemain golf profesional negara Sukri Osman menjuarai pusingan ke-13 kejohanan jelajah satelit Zen PGAM 2022 dengan melakukan catatan keseluruhan 4 di bawah par 68 pukulan. Beraksi di Kelab Golf Sri Selangor, Syukri berjaya mengatasi pencabar terdekat Lam Kong Long dengan kelebihan 2 pukulan, manakala Nicholas Fong di tempat ketiga dengan ketinggalan 3 pukulan. So saya alhamdulillah boleh adapt lah dengan green. Banyak putting yang daripada luar green pun ada 2 lubang daripada luar green, saya recover, boleh putt masuk. So overall my game okey lah, agak solid lah, alhamdulillah. Kejayaan itu menyaksikan Sukri membawa pulang hadiah kemenangan berupa trofi dan wang tunai RM5,000 yang disampaikan oleh Presiden Persatuan Golf Profesional Malaysia PGAM, CM Chong. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.